menyebabkan persoalan maqasid syariah di dalam perkembangan semasa, perkembangan moden. Lalu saya yakin dalam 3 hari perkampungan sunnah ini sudah ramai para penceramah, asatizah, ilmuwan yang menghuraikan ta'rif maqasid syariah. Ya, maka kita kena sebut pun dengan betul kalau kita faham maqasid syariah atau maqasidus syariah, ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah ataupun al-maqasid asy-syariah. Di mana satu? Kan? So kalau kita perhati dengan teliti, dia patut jadi mudhaf ilaih maqasidus syariah ataupun maqasid syar'iyyah pun boleh. Cuma untuk tidak mengulang apa yang telah saya yakin disebut oleh para penceramah sebelum ini, saya nak cuba bawakan beberapa gambaran dulu tentang pecahan maqasid asy-syariah. Pecahan dia ni, dia ada 3 pecahan kalau mengikut kefahaman daripada Imam Asy-Syatibi daripada kitab beliau Al-Muwafaqat, yang mana pecahan yang pertama maqasidul khaliq minal khalq, iaitulah maqasid ataupun objektif yang Allah SWT letakkan dalam segala penciptaannya, dalam penciptaannya. Satu. Yang kedua maqasidus syari' min inzali syariah, iaitulah objektif syari' yang mana syari' ni kita akan bincang kejap lagi apa dia, tapi mudahnya Allah SWT dan Rasulnya, ya, objektif Allah dan Rasulnya dalam menurunkan hukum-hukum syariah. Itu yang kedua. Maqasid yang ketiga iaitulah maqasidul mukallafin, iaitulah objektif dan matlamat yang terselindung di sebalik orang yang diberi taklif, iaitulah manusia. So ada 3 berjenis. Tetapi apa yang kita jadikan topik di dalam perkampungan sunnah ini, pada pendapat saya, perbincangannya banyak kepada yang kedua. Ya, yang pertama iaitulah objektif Allah SWT, sebab Allah SWT mencipta makhluk. Maka adalah wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi itu dah settle dah. Ini maknanya maqasid Allah SWT mencipta manusia, makhluk, termasuklah jin dan lain-lain, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, khususnya yang ada taklif ini. Yang ketiga tadi itu pula maqasidul mukallafin, iaitulah objektif orang yang melakukan amal. Ini juga mungkin tak menjadi tumpuan utama dalam perkampungan sunnah, walaupun boleh nak dimasukkan, iaitulah niat. Dia persoalan niat. Bila kita solat, apa objektif kita? Apa sebenarnya niat kita? Qasad ni apa yang kita nak? Kita nak tunjukkan orang ke? Kita nak mengorat orang ke? Kita nakkan pujian orang ke? Kita nak mengelakkan cercaan orang ke? Itu maqasidul mukallafin, iaitulah apa tujuan orang-orang yang diberikan tanggungjawab untuk menunaikan, mendirikan amal, ya, dan menjauhi sesuatu. Apa niat sebenar dia? Jadi banyak dalam perbincangan tasawuf ataupun tazkiyatun nafs. Tapi yang banyak kita nak fokus adalah kepada yang kedua, iaitulah maqasid asy-syari'. Asy-syari' itu isim fa'il daripada perkataan syara'a. Asy-syari' maknanya isim fa'il, orang ataupun yang memberikan, yang mengeluarkan, yang meletakkan hukum. Sudah tentulah para alim ulama mengatakan, sudah tentulah asy-syari' adalah Allah SWT dan juga Rasulnya. Rasul pun dapat daripada Allah. Tetapi para alim ulama tidak menafikan bahawa sebagaimana disebutkan oleh sebahagian ilmuwan, antaranya Asy-Syatibi sendiri mengatakan mufti adalah asy-syari' min wajhin. Mufti ataupun orang yang mengeluarkan fatwa ataupun mujtahid yang mengeluarkan fatwa adalah juga boleh dianggap sebahagian daripada asy-syari'.
dengan erti kata dia ni bukanlah dia keluarkan hukum, menetapkan hukum mengikut hawa nafsu, tidak, tapi dia sama ada menakalkan hukum daripada ayat Quran dan sunnah secara direct, kan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama salafus saleh antara Ibnu Sirin dan Ibnu Umar, dikatakan bahawa al-ilmu thalathatun, al-kitabu natiqun wa sunnah madiyah wala adri. Iaitulah tiga. Ilmu tu cabang dia tiga. Yang pertama, al-kitabu natiqun, Quran, nas teks daripada Al-Quran yang jelas, yang berkata-kata, soalannya aqimus salah, contoh, dirikan solat, itulah kewajipan maksud dia. Itu contoh ayat dia yang menunjukkan direct. Para alim ulama bawa direct daripada Quran bagi pada kita semua untuk faham, wajib dirikan solat, tak banyak campur tangan pun, terus mudah. Ataupun yang kedua, para alim ulama istinbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tadi itu macam nakal, mudah saja. Yang kedua, istinbat, maknanya dia kena ada sedikit proses melalui kaedah-kaedah bahasa, kaedah usul fiqh, ada melalui qiyas sebagai contohnya. Sebagai contoh, orang tanya, apakah hukum menghisap dadah? Kan? Dalam Quran ada tak? Dalam Al-Quran sebut hukum hisap dadah. Yalah, mumad dadah tu ada, tapi itu bukan dadah drug tu. Itu cerita lain. Kan? Jadi apakah hukum hisap dadah? Tak ada dalam Quran. Dalam hadis tak ada. So dia perlukan para alim ulama memainkan peranan, sebab zaman ni tak ada nabi dah. Al-ulama warathatul anbiya. Maka para ulama berperanan macam mengambil tempat musyarri' ataupun syari', iaitulah mengambil tempat menjalankan tugas Allah dan Rasulnya, menjalankan tugas dan amanah daripada Allah dan Rasulnya. Okey, so jadi mereka pun pergilah kepada kias. Mereka pergi kepada kias. Contohnya kias ni analogi. Satu usul fiqh dia ada analogi. Hukum yang lama ada, tengok hukum yang baru. Ada tak persamaan? Persamaan tu dia kena ada persamaan melalui illah, iaitu dia punya bridge dia punya ikatan di antara yang lama dengan yang baru tu, ada tak keserupaan? Keserupaan tu melalui illah. Illah contohnya apa? Illah dalam bab yang boleh sesuai dengan dadah. Para ulama pun cek semua nas, Al-Quran, Sunnah, maka dapatlah suatu contohnya pengharaman arak. Arak hukum dia haram. Kemudian apa sebab arak tu haram? Apa sebab arak tu haram? Kan? So jadi para ahli ulama bincang. Itu namanya proses bincang ni, nak cari apakah illah, sebab yang paling substance, yang paling core yang menyebabkan arak itu haram. Adakah kerana dia berwarna kekuningan, atau dia berwarna kemerahan, atau dia adalah cecair, ataupun dia itu mahal, ataupun dia itu diperah daripada anggur, atau dia diperah daripada tufah atau apple? Adakah itu? Jawapannya tidak. So kita kena cari. Macam mana nak jumpa tu? Tengok nas. Illah ni pula dia ada illah al-mantuqah dengan illah mustanbatah. Illah ni maknanya dia punya jawapan kepada sebab utama tu boleh jadi disebut secara jelas oleh Allah dan Rasulnya, atau tak disebut secara jelas tapi perlu dikeluarkan daripada teks dan kefahaman ulama. So maknanya ulama main peranan. Itu sebab itulah Imam Syatibi kata ulama dari satu sudut adalah juga syari'. So jadi dalam kes dadah tadi, ulama pun jumpa hadis, iaitulah kullu muskirin khamri wa kullu khamrin haram. Itu hadis dia. Itu nas dia. Dia mesti ada nas. Qiyas mesti ada nas. Ijma' pun kena ada nas sebenarnya. Ya. Maka erti hadis tadi itu, setiap benda yang memabukkan adalah arak, dan setiap arak adalah haram. Maka dalam hadis ni disebut dengan jelas arak itu diharamkan kerana memabukkan. Maknanya bukan kerana harga dia mahal, bukan kerana dia itu warna sekian-sekian, bukan dia diperah sekian-sekian, bukan. Yang penting memabukkan. Ini bermakna para ulama ambil kias tu, dia pun gunakan memabukkan tu, bawa kepada benda-benda moden yang tak ada pada zaman Rasul dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun faham apa saja yang mempunyai
consequences ataupun akibat yang sama, iaitulah memabukkan, dia adalah arak. Dia adalah arak. Sebagai contoh tadi, dadah. Dadah tadi ni memabukkan tak? Ya, dia memabukkan. Malah dia lebih teruk daripada memabukkan. Ya, dia lebih teruk. Dia jadi qiyasul aula dalam hukum usul fiqh, qiyas yang lebih layak untuk diletakkan. Sebab dia bukan hanya memabukkan, dia juga menggiankan, mengketagihkan orang yang meminumnya, yang menghisapnya. Orang minum arak tak sampai ketagih. Orang hisap dadah ketagih. Lagi teruk kan? Dua-dua sama, memabukkan yang boleh merosakkan akal, sama, dua-dua sama. Bila rosak akal, manusia takkan boleh laksanakan tugas dia sebagai hamba Allah. Maka itu dia punya objektif yang ingin dijaga, yang ingin dijaga dalam pengharaman arak. Itu dia maqasidus syariah. Supaya manusia tetap boleh menjadi hamba Allah, maka apa-apa sebab yang boleh merosakkan akal dia, merosakkan pertimbangan minda dia, patut diharamkan. Maka kerana itu dadah hukumnya sama macam arak. Sebab dia carry, dia bawa daripada hukum arak tu, hukumnya adalah haram. Itulah cara maqasidus syariah menangani isu-isu moden yang tidak terdapat secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah, iaitulah melalui proses qiyas. Itulah yang pertamanya. Ya, selain daripada itu melalui proses-proses yang lain, yang antaranya maslahah dan mafsadah, pertimbangan maslahah kebaikan dan juga menimbang keburukan. Kerana itu imam-imam yang hebat-hebat dulu, ulama silam, semuanya menyatakan tentang maksad ataupun maqasid nak jaga kebajikan awam, orang ramai, masalihul ibad. Sebagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada mengatakan, al-maslahatu ibaratun fil asli an jalbil manfa'ah wa daf'il mudarrah. Sesungguhnya maslahah itu adalah satu ibarat dalam originalnya, iaitu di sudut asalnya adalah untuk membawa kebajikan, kebaikan, kemaslahatan dan menjauhkan dan menolak kemudaratan. Kemudian disebut pula lagi oleh beliau, na'ni bil maslahah al-muhafazatu ala maqsudi syari' wa maqsud syari' min al-khalqi khamsah. Dia kata, apa yang kami maksudkan dengan menjaga kebajikan ini adalah menjaga apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, iaitulah terkumpul di dalam 5 perkara. Saya yakin benda ini mesti dah disebutkan oleh penceramah sebelum ini, iaitulah dinihim, yang pertama ayahfaza dinahum, menjaga agama spiritual, pegangan kita dengan Allah. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Maka inilah dia datangnya maqasid maqasid syariah yang terkandung padanya 5 maksad ataupun maslahat al-khamsah yang perlu dijaga. Tetapi ada ulama yang cuba untuk melihat lebih daripada 5. Ada yang letak 6, ada yang tambah pula marwah, keperluan menjaga marwah. Ada yang gabungkan marwah dengan keturunan, jadi 5 juga. Ada yang tak, dia nak asingkan. Ada juga yang nak tambah lagi, iaitulah menjaga keadilan. Ada pula yang tambah lagi, dia kata menjaga keamanan. Ada pula yang cuba critically komen pembahagian 5 ni. Dia kata yang 5 ni hanya melihat dari sudut perspektif individual, tidak melihat daripada perspektif hukumah ataupun ra'i, iaitulah kerajaan. Lalu mungkin maslahah dari sudut kerajaan dia akan jadi lain. Contohnya aman itu mungkin lebih utama daripada yang lain-lain, sebab bila tiada keamanan, agama pun susah nak dijaga, kan? Macam dekat Suria, macam dekat Yaman, bila tak ada keamanan, dekat Iraq tak ada keamanan, agama pun susah nak dijaga. Maka menjaga keamanan itu diletakkan macam paling tinggi, seolahnya kerana dia menjadi asbab, dia jadi wasilah, alat kepada menjaga agama dan lain-lain. Itu dia perspektif kerajaan. Sama juga macam menjaga keamanan itu menjadikan dia paksa meletakkan cukai, GST, SST. Boleh tak benda ni? Ni semua benda baru, kan?
Kalau melihat kepada maksad, kepada individual, bayar cukai ni merugikan. Kita bagi duit kat kerajaan, bye-bye, habis itu saja. Kan merugikan. Kerajaan ambil tak pasal-pasal daripada kita. Kan zalim, kita kata. Kan? Ikut maksad individu, secara individu. Tapi bila melihat daripada maksad, daripada perspektif yang sebaliknya, maka dilihat cukai itu mesti dikenakan, kerana kalau tidak, kerajaan kena buat bisnes. Kalau kerajaan buat bisnes, orang ramai semua kalah dengan kerajaan. Sebab kerajaan dia akan menang. Sebab dia kerajaan. Kan? Jadi kamu semua jadi kaki tangan awam sajalah. Tak payahlah jadi businessman sebab kerajaan bolot semua sekali. Kan? Mana boleh kita mampu lawan dengan kerajaan sebab dia adalah mewakili otoriti dalam sesebuah negara. Dia boleh blok kita sebagai usahawan, dia kenakan cukai yang tinggi dekat ekspor import kita, habis. Kan? So jadi macam mana nak boleh jadi dia balance? Nak balance kan? Kerajaan mengenakan cukai, lihat pada maksad, boleh tak kenakan cukai? Sebab itulah cukai itu dibincang panjang oleh para alim ulama. Ada yang bersifat keras mengatakan haram, ada yang bersifat begitu longgar mengatakan semua harus, ada yang bersifat wasati, soalannya ke tengah-tengah, dia mengatakan harus tapi ada dawabit, ada parameters, ada syarat-syarat. Keadaan dia mestilah temporary, mestilah untuk mengimbangkan pendapatan kerajaan, membantu semua dan seumpamanya. Kan? Boleh tak cukai lebih daripada 2.5%? Kan? Adakah mesti 2.5%? Maka tidak ada dalil yang qat'i mengatakan cukai mesti gitu-gitu kan? Sebabnya jizyah pun tidak mengikut ukuran zakat. Jumlahnya dia mengikut keadaan. Malah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala mengenakan jizyah berubah-ubah ikut orang itu bisnes apa. Contohnya orang Yaman dia bahagian kain, maka diikut nilai kain. Orang ini jual pertanian, hasil pertanian, maka dikira jizyah diikut hasil pertanian dia. So jadi begitu fleksibel dan anjal untuk menjaga maslahah, menjaga keamanan negara, ada hasil boleh memberikan kebaikan kepada rakyat, gitu keadaan dia. So benda ni benda yang kompleks. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, dia kata hadha mawdi'un mazillata aqdamin. Ini adalah tempat jaga maslahat ni, adalah tempat tergelincirnya kaki-kaki. Wa madallata afham, dan banyak tersesatnya kefahaman-kefahaman. Wa huwa maqamu dhankin fi mu'tarik sa'b, dan dia adalah tempat yang sempit, yang sangat sukar. Dia kata lagi dia kata wa farrata fihi ta'ifatun fa'attalul hudud, maka sekumpulan menjadi terlampau longgar sehingga membatalkan pelaksanaan hukum hudud. Wa dhayya'ul huquq, dan sebahagiannya menjadikan hak orang ramai habis terbiar, tidak dijaga. Wa jara'u al-ahlal fujur 'alal fasad, maka orang-orang yang jahat berani ke depan untuk mempromosikan kejahatan dia atas nama maslahah. Contohnya, dia bawa ni, aku terpaksa jual arak ni sebab permintaan ni tinggi, contoh. Lalu dengan sebab arak ni lah kita boleh dapat cukai yang tinggi. Ya, maka dengan sebab inilah yang membantu, contoh. Ini kata ni. Kemudian apa lagi? Waja'alu syari'ata qasiratan la taqumu bihi bimasalihil ibad, dan dia menjadikan hukum hakam yang atas nama Islam, atas nama hukum, sesuatu yang sebenarnya bercanggah dengan kebaikan ramai. Contohnya yang kalau kita nak buat di Perlis ni, contohnya kan, bila kita mengatakan orang yang tak sah taraf, anak tak sah taraf, mesti diibinkan dengan Abdullah. So Perlis tak setuju, fatwa Perlis tak setuju kan? Sebab bagi kita, hujah mereka bin Abdullah tu sebab nak jaga nasab dia, tak boleh dibinkan dengan bin yang bukan bapak dia. Dia nak jaga tu sebab memang ada Al-Quran kata tak boleh bin dengan bin yang bukan bapak kan? So jadi dia pegang teks tu, pegang begitu saja. Tapi akibat daripada tu, adik-beradik dia semua bin Kamal contoh, seorang ni bin Abdullah kan? So jadi menjadikan
aib dia mungkin akan terdedah, aib mak bapak dia akan terdedah, maka kerana itu fatwa boleh melihat kepada aspek yang lain. Menjaga keaiban itu penting. Maru'ah tadi itu ada ulama masukkan sebagai salah satu maqasid syariah punya cabang. Ya, maka nak menjaga itu dan banyak dalil-dalil yang perlu jaga. Sebagai contohnya disebutkan dalam suatu hadis bahawa man ata hadhil qadhurah falyastatir bi sitrillah. Siapa yang mendatangi satu perkara mungkar, keji, ya, buat zina dan seumpamanya, maka hendaklah dia sorok, disembunyikan, jangan duk cerita ke orang. Ya, wa man yubdi safatahu falnuqim alaihi alhad. Nabi kata, dan siapa yang mendedahkan, maka kami akan laksanakan hukum ke atasnya. Ya, tapi kalau disembunyi, dia taubat, habis urusan dia dengan Allah SWT. Ya. Baik, jadi atas sebab itu tidak wajib maknanya nak dibinkan dengan bin Abdullah. Kan? Dia nak bin dengan bin apa-apa pun bolehlah, ya. Jadi tidak ada masalah. Itu antara contoh mudah. Jadi inilah dia tempat yang banyak gelincirannya kerana sebab-sebab yang pelbagai. Baik, jadi kita masuk sikit lagi. Jadi macam mana kita nak sebut tadi bahawa dalam konteks perkembangan moden, cara maqasid syariah ini nak diaplikasikan melalui cara qiyas, melihat kepada illah. So nak kena belajar betul-betul illah, sebab illah itu adalah inti. Dan illah ni dia boleh dia mestilah standard untuk semua keadaan, semua kaum, semua negara. Sebagai contoh musafir. Ulama bincang, musafir kan melayakkan kita dapat qasar solat kan. Jadi musafir tu apa ciri dia? Apa illah dia yang menjadikan musafir itu layak dapat qasar solat, dapat kemudahan itu? Apa? Lalu sebahagian ulama pun laksanakan proses brainstorming. Brainstorming ni proses dia, nama dia as-sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim ni semua pun lontarkan idea. Yang ini ikut, yang ini letak dulu. Listkan semua sekali, kemudian filter, buat satu cek demi satu. Maka ramailah ada ulama yang kata okey, musafir ni layak dapat kemudahan qasar kerana yang pertama masyaqqah. Mungkin masyaqqah agaknya illah dia. Lepas tu yang kedua pula kata okey, bukan masyaqqah, tapi kerana dia punya melebihi 2 marhalah. Yang ketiga pula, sebabnya adalah kerana perjalanan dia keluar berjalan saja, tak kiralah jauh dia berapa, dia keluar tu memang dia berniat musafir, dia dapatlah musafir, dan macam-macam lagi. So ulama pun bincang 4 mazhab dan seumpamanya dalam proses sabr wa taqsim, tahqiqul manat, tanqihul manat, itu proses-prosesnya. Tanqih dia pun filter, dia filter mana-mana sebab tadi ni, maka cari yang paling standard untuk semua. Sebab kalaulah kata masyaqqah ataupun kesukaran dalam perjalanan jauh itu menjadi asbab utama kenapa Allah berikan kemudahan qasar, lalu ini akan menjadikan Islam tidak standard. Sebab ada orang dia berjalan tu 5 km dia rasa penat dah, so dia boleh qasar dah 5 km je. Ada orang dia sampai 200 km pun relax sahaja, maka dia tak boleh lah qasar. So maknanya hukum Islam tu seolahnya berubah-ubah mengikut orang individu. Maka ini tak boleh dalam hukum Islam secara mass. Maknanya tak boleh tu dari sudut, maknanya dia akan jadi confused kan. Maka yang paling mundhabit, wasfun mundhabit, yang paling standard adalah jarak. Maka kerana itulah kebanyakan mazhab bersetuju jarak adalah illah bagi musafir, iaitulah 81 km, 82, ada yang kata 88, siapa nak play safe 90 km, ya. Jadi sesiapa pun dia rasa susah ke, dia rasa senang ke, dia naik kapal terbang ke, dia naik basikal ke, dia naik motor ke, tak kira, dia layak. Dia rasa susah atau senang, tetap dia layak. Ya, sama juga macam puasa. Dia bermusafir saja dalam jumlah jarak yang disebutkan tadi, walaupun dia mampu tahan, dia tak perlu pun buka, dia boleh nak berbuka, tidak ada masalah. Itu dia punya kesan dia. Ya, maka dalam proses qiyas nak cari illah. Kemudian yang seterusnya dalam proses ini, proses mengetahui maqasid syariah. Daripada ramai-ramai ulama yang bincang pasal maqasid syariah sebelum Imam Asy-Syatibi, antaranya Imam Izzuddin Abdul Salam tahun 600 Hijrah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali tahun 500 Hijrah, ya.
dan ada sikit Al-Juwaini ada sebutkan sikit, ya. Mereka semua tak ada jadikan salah satu syarat mujtahid iaitulah faham maqasid asy-syariah, kecuali Imam Asy-Syatibi lah yang pertama yang paling berani letakkan dalam syarat mujtahid iaitulah memahami dia sebut dalam kitab dia Al-Muwafaqat, iaitulah fahmu maqasid syariah ala kamaliha, ya. Wathani at-tamakkun min al-istinbat bina'an ala fahmihi fiha. Dia kata mestilah menjadi syarat mujtahid juga adalah faham maqasid syariah sepenuhnya dalam konteks yang dia nak keluarkan fatwa. Yang keduanya iaitulah mestilah dia berkemampuan untuk mengeluarkan hukum berdasarkan kepada keperluan maqasid syariah tadi. Nampak? So jadi penting. So jadi bagaimana nak menghadapi perkembangan moden ini? Kena ada orang yang meletakkan perbincangan khas tentang maqasid. Baik, jadi dalam perbincangan maqasid tadi nak tahu, kena belajar pula itsbat illah, nak cari illah. Nak cari illah tu pula kena tahu dalam konteks apa. Dalam fiqh ibadat ke dalam fiqh apa? Maka dalam konteks umum, fiqh ibadat ni adalah bahagian yang paling kecil boleh masuk campurnya ilmu maqasid. Nak berubah-ubah tu, ya. Sebab fiqh ibadat, al-aslu fil ibadat at-tawaqquf, iaitulah asal dalam hukum hakam ibadat khusus adalah berhenti. Berhenti maksudnya kita ikut sebutir sebiji apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya, ya. Tidak ada tokok tambah, kerana ini adalah spiritual. Dia punya maqasid dia spiritual, iaitulah ujian untuk kita boleh tak ikut dan buat according to the text. Itu dia punya maqasid dia menurut majoriti ulama. Tetapi dalam bab fiqh muamalat, memang itulah dia ruang terbesar di dalam maqasid asy-syariah. Dan juga yang ketiga iaitulah fiqh siyasah, fiqh politik, pentadbiran awam pun sama juga. So kita nak beritahu dalam fiqh ibadat terlalu kecil, sebab Allah dan Rasulnya telah pun buat provision. Kalau ada keperluan tertentu, orang yang tak boleh puasa kerana dia sakit, maka memang dah dibenarkan pun untuk tak berpuasa. Kalau ada orang yang keuzuran tubuh badan nak mendirikan solat secara berdiri, telah pun Nabi beritahu secara teks, boleh solat duduk, boleh solat baring, boleh solat dengan isyarat. So jadi tak ada ruang dah kita nak tiba-tiba buat main. Kalau kita rasa kita dalam musafir, kita nak solat 4 ni panjang, maka Nabi Allah dah beritahu boleh antaqsuru minas salah, pendekkan solat jadi 2. Tak boleh maqasid kata 2 pun panjang, kita nak buat 1, tak boleh masuk campur dah. Sebab dah buat dah. Allah dan Rasul ni dah buat dia jadi 2. Cukup. Ya. Kemudian ada pula keperluan untuk jamakkan solat. Dah pun Allah dan Rasulnya buatkan. Tak boleh kita nak kerana maqasid aku nak jamakkan subuh dengan isyak. Tak boleh. Subuh bukan dengan isyak, regu dia. Isyak dengan maghrib sahaja. So jadi maqasid tak boleh masuk campur nak suka hati buat kat situ. Sebab dah terbukti Allah dan Rasulnya telah pun bagikan panduan detail dia. Okey? Jadi fiqh ibadat susah, kecuali ada sebahagian ulama yang masih lagi nak juga buat, maka itu khilaf yang banyak lah, kan? Itu khilaf yang banyak lah. Kalau di negeri Perlis ni, kita kebanyakannya fatwa tidak bersetuju dengan rekaan-rekaan baru di dalam bab ibadah khusus, ya, yang diklasifikasikan oleh sebahagian besar ulama juga, khususnya dalam mazhab Hanbali dan ulama salafus salih, sebagai bid'ah, ya. Baik, jadi yang banyak ruang dalam maqasid ni, fiqh dalam perkara moden adalah contohnya fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni sebenarnya luas, campur semua benda yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Termasuk dalam itu adalah muamalat urusan duit dan harta, termasuk dalam tu perubatan, ubat, dan juga cara mengubat, ya. Sebab tu bila kita sebut tentang tibbun nabawi, kan, ataupun perubatan Islam. So jadi adakah pembedahan, adakah MRI scan tu perubatan Islam ke tidak Islam?
Atau kalau bab kata penceramah yang ada popular dulu, MRI tu Islam ke kafir? Kan? So jadi kita nak kata tu Islam ke kafir? MRI scanner tu. Bukan hantaran cerita lain. MRI scanner. Kan? Itu perubatan Islam ke tidak? Perubatan Islam lah tuan. Sebab perubatan dia, maksad dia, ada tujuan dia. Ya, tujuan dia itu yang paling penting, macam disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab dia Al-Mughni. Ya, seorang ulama mujtahid dalam mazhab Hanbali, dia mengatakan bahawa dalam bab sugi, kayu sugi tu, kan? Sunnah tak kayu sugi tu? Sunnah. Kan? Malah Nabi menjadikan sunnah tasyri'iyah, sunnah yang boleh nak taqarrub ila Allah, nak menghampirkan diri kita kepada Allah, bukan sunnah jibiliyah, bukan. Ya, bukan sunnah daripada kalangan khususiyatir Rasul, tidak. Malah Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau tidak menyusahkan umat aku dah suruh semua mereka bersiwak setiap kali sebelum dirikan solat. Maknanya ada fadilat yang luar biasa. Tapi siwak tu pakai kayu apa? Nabi SAW pakai kayu arak, bukan minum arak pula, kayu arak. Ya? Tapi adakah kita kena pakai kayu yang sama, kena pegang dia, kena ada teknik dia, jari dia kena pegang betul, tak boleh pegang macam ni, kena pegang macam ni pula, kan? Ada tak? Maka Ibnu Qudamah dia kata sebenarnya sunnah dia adalah apa-apa saja yang boleh mencapai kebersihan yang paling optimum, itu dia. Jadi kalau tuan-tuan pakai kayu sugi, kan, kebersihan optimum diperolehi, maka dapat dua sunnah. Satu, sunnah objektif, maksad kepai kayu sugi itu bersih gigi, tak bau mulut. Satu. Dua, sunnah meniru cara Rasulullah buat, iaitulah memakai kayu sugi. Dua. Tapi kalau tuan-tuan tak ada kayu sugi, ataupun kalau pakai kayu sugi berdarah-darah, memudaratkan gigi tuan-tuan yang dah tak kuat, gusi yang dah tak kuat, jangan pakai. Itu tak faham maqasid. Ni pakai juga, tak apa, berdarah pun tak apa, aku nak sunnah, kan? Tapi kemudian mudaratkan bakteria lah, apa-apa lagi, macam-macam. Patutnya pakai kayu, bukan kayu, pakai beruh gigi, sudah. Beruh gigi, beruh gigi ada macam-macam teknik. Beruh gigi keras ke beruh gigi lembut tuan-tuan nak pakai? Kalau tanya doktor gigi, dia kata jangan pakai beruh gigi keras, bahaya untuk gigi, tak bagus. Kita kata, beruh gigi keras lah bagus, baulah tanggal semua kekotoran. Tapi rupanya tak. Dia teknik tu yang penting, bukan keras tak keras. Kalau keras, teknik gosok gigi salah, takkan bersih juga. So teknik tu kena belajar. Sebab tu dia ajar cara beruh gigi daripada sekolah rendah. Tapi kita tak mau belajar, kita buat lebih kurang ya. Dia punya pusingan tu, dia kena pusing. Dia bukan cici kan, dia pusing dia. Tu contoh dia kan. Saya tahu sikit sebab saya punya rakan kongsi berniaga doktor gigi. Itu yang tahu sikit tu, kan. Dulu saya pun ingat keras tu lagi bagus. Dia kata tak betul, salah tu. Kan? Lepas tu ada pula yang jenis ada bateri tu kan. Itu tak payah kita pusing sebab dia dah pusing sendiri. Lagi senang, lagi mendapati maqasid. Ada bateri dia. Kita tak payah macam ni, penat kan? Dia pusing. Itu dia. Itu dia tuan-tuan. Itu nak kena faham dalam bab muamalat tu muamalat. Sugi tu muamalat juga. Baik, jadi kemudian apa lagi? Siasah dalam bab politik. Di dalam bab jinayat, jinayat ni dia confuse sikit, dia keliru. Tapi jinayat ni masih, dia ada ta'zir, dia ada hudud. Kan, yang hudud ni dia memang tetap, tapi nak laksana dia sangat susah. Sebab dia punya requirement dia sangat tinggi. Udru'ul hudud atau tudra'ul hudud bisyubhat. Ada sikit saja keraguan dalam pembuktian, terus tak boleh buat hudud. So maknanya kebanyakan fiqh jinayat Islam sebenarnya adalah ta'zir. Sebenarnya bukan hudud. Hudud tu ada, tapi itu yang the maximum of the maximum, yang sangat susah. Kecuali ada orang nak mengaku beriqrar. Kalau nak dengan keadilan, nak laksanakan hudud dengan syuhud, dengan saksi, susah. Kan? Sebab digambarkan dalam kitab fiqh silam, mestilah kalau nampak zina tu, nampak betul kemaluan tu masuk tu. Macam mana nak nampak tu tuan? Tak teropong ke macam mana? Tapi takkan tengah-tengah nak buat juga nak tengok-tengok. Nanti aku nak laksana hudud, nak tengok dia masuk ni. Padahal halang lalu sebelum masuk kan. Ni nak tengok pula. Itu tak jadi dah.
Maknanya macam-macam kita kata, susah sangat lah. Walaupun sebenarnya lah susah sangat zaman sekarang. Sebab zaman sekarang, ada orang yang tak tahu malu, dia buat video. Dia tayang sendiri. Tapi sekarang ni boleh tak video menjadi pembuktian hukum hudud? Boleh tak? Kan? Ni perlukan perbincangan yang lain. Ini adalah maqasid. Walaupun pada pandangan saya, walaupun kita tahu video tu boleh banyak suntingan, boleh banyak tipu, itu yang jadi dia syubhat. Itu yang jadi tak boleh tu. Tapi katalah video tu tulen, telah disahkan oleh pakar segala pakar. Tulen, boleh tak jadi sabit hukum hudud? Kalau ikut Ibnu Qayyim, boleh. Walaupun Ibnu Qayyim tak pernah bincang pasal video. Tapi dalam kitab I'lam Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menceritakan persoalan sunnah-sunnah siasah syar'iyah di zaman para sahabat yang menjadikan bagi orang perempuan yang belum berkahwin, dia itu mengandung tanpa ada suami sebagai bukti zina. Habis. Fleksibel, tak mesti nak nampak 4 orang, tak payah. Cukup dia mengandung. Kecuali kalau dia berjaya mendatangkan keraguan bahawa dia dirogol, itu cerita lain. Kan? Ataupun dia mendatangkan keraguan dia dah berkahwin dengan siapa? Dengan jin. Sebab itulah kebanyakan mazhab tak bersetuju membolehkan wanita berkahwin dengan jin. Lelaki boleh kahwin dengan jinniyah. Ada beza sikit tu. Ada yang membolehkan lelaki kahwin dengan jin sebab dia lelaki, so tak ada dalam mengandung. Kalau perempuan tak boleh kahwin dengan jin, nanti senang mengandung, suami aku jin. Mana? Jin kau tak nampak. Jadilah orang berzina pun pakai jin belaka. Lah semua salah jin. Kan semua disalahkan jin. Kalau dah boleh salahkan jin, buat apa salahkan diri sendiri, kan? Semua salah jin. Macam orang kita lah, semua salah jin. Sakit head, jin salah. Sakit kepala, jin salah. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Jin salah. Semua jin punya salah. Kalau bukan jin, satu lagi selalu jin mangsa. Ini semua Yahudi. Ini Yahudi. Ini Yahudi. Ini Yahudi. Yahudi dapat nama, tak pasal-pasal. Bukan kerja dia pun dia dapat juga. Yang tak pasal-pasal, lebih-lebih sangat. Kan? Bagi kredit pada jin dan bagi kredit pada Yahudi, Zionis. Ya. Jadi itu antaranya, banyak lagi tuan-tuan. Ibnu Qayyim sebut juga pasal dalil-dalil yang agak fleksibel yang boleh mensabitkan. Tapi itulah maknanya tempat-tempat maqasid yang boleh dibincangkan. Termasuklah hukum rejam. Rejam sampai mati ini. Ya betul, memang ada nas dalam hadis Nabi, betul. Betul. Tapi betul memang tak ada nas di dalam Al-Quran, betul. Ya, tapi tak semua benda yang Nabi buat mesti kita buat dalam bab yang boleh melihat kepada maqasid. Sebab Nabi sendiri yang ajar. Nabi kata apa? Alaikum bisunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Nabi sendiri kata bahawa peganglah kamu semua dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah. Pegang dia walaupun kamu terpaksa gigit dengan gigi geraham kamu. Bila Nabi cakap itu, Nabi endorse apa saja yang dibuat oleh khulafa'ir rasyidin adalah sunnah Nabi. Boleh faham? So berdalilkan pada hadis ini, tak boleh kita kata bid'ah itu adalah merujuk kepada perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, telah menggabungkan Quran dan seumpamanya. Itu dalil bolehnya buat benda baru yang Nabi tak buat. Tak boleh pendalilan macam tu. Sebab kerana apa yang dibuat oleh Uthman, Ali, Omar, Abu Bakar adalah sunnah yang telah di-endorse secara blanket approval oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak diberi pada orang lain pada tu. Kalau tuan-tuan kata, tapi ini Umar bin Abdul Aziz buat, tak boleh. Itu bukan sunnah. Itu dia punya ijtihad. Tak sama weightage dia dengan Khulafa' ar-Rashidin yang 4. So Umar Al-Khattab telah menunjukkan bagaimana Umar Al-Khattab tidak atal al-hudud, tidak membatalkan hudud, tidak mengubah nas walaupun dituduh oleh sebahagian pengkaji-pengkaji. Yang mana Umar Al-Khattab telah pun tidak membahagikan tanah rampasan, tanah yang ditawan semasa tanah Syam dan Iraq kepada para pejuang. Sedangkan di dalam amalan baginda Rasul, di dalam Al-Quran menyebutkan tentang pembahagian ini, dan Rasulullah bagi, Abu Bakar pun bagi. Tiba-tiba Umar tak mau bagi.
Lalu Umar telah mendapat penentangan yang kuat daripada sahabat-sahabat yang bukan calang-calang. Siapa antaranya? Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, ketua yang tak bersetuju. Bilal bin Rabah yang kita baca hadis bahawa terdengar Rasulullah tapak kaki Bilal dalam syurga tu, dia tak bersetuju, berani nak bercanggah dengan dia. Tapi yang bercanggah dengan dia sekarang ni siapa? Umar Al-Khattab. Main-main. So jadi macam mana ni? Sampaikan Bilal punya tak bersetujunya tak diberikan tanah itu, sehingga Bilal bantah dengan cukup berterusan, sehingga Umar Al-Khattab berdoa pada Allah yang khusus, Allahumma akfini Bilalan wa ashabah. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan ujian dan tak bersetujunya Bilal dengan rakan-rakannya ini. Nampak? Sebab itulah dalam ilmu maqasid ni mesti akan ada perbezaan ijtihad dan perbezaan pendapat. Kalau tuan-tuan kata kita nak buat ilmu maqasid tapi kita tak nak ada perbezaan pendapat, memang tak akan dapat tuan-tuan. Mesti akan ada. Sebab para sahabat Khulafa ar-Rashidin pun berbeza pendapat, tapi Umar disokong oleh syura. Syuranya dengan ada Ali dalam tu, adanya Uthman di dalam tu, bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bermakna dalam mendepani masalah-masalah moden dan nak berhujah dengan maqasid, mesti akan ada yang tak bersetuju. Yang tak bersetuju itu juga mungkin di kalangan ulama yang besar, di kalangan yang mencintai Islam juga. Jadi jangan pelik. Jangan pelik. Sebab itulah fatwa-fatwa di negeri Perlis ada yang nak menjaga maqasid tapi tak disetujui oleh ulama di negeri-negeri yang tertentu. Maka ia adalah proses biasa. Lihatlah Umar bercanggah pendapat dengan Bilal bin Rabah. So jadi jangan pelik. Kita kena berlapang dada, kita kena open, kita faham macam mana cara ini boleh berlaku. Baik. Jadi sama juga macam Umar tak bersetuju dengan Abu Bakar yang nak membunuh kumpulan yang tak mau bayar zakat. Selepas kewafatan baginda Nabi, mereka tak mau bayar zakat. Mereka Islam. Tapi mereka kata dalam Quran, iaitulah sebut ini sebagai ini pada macam soalannya diisyarat pada Rasulullah sahaja. Rasulullah tak ada dah. Abu Umar tak bersetuju dibunuh, diperangi. Abu Bakar tetap. Maka Umar akur kepada Amirul Mukminin. Sebab Abu Bakar seorang yang sopan, lunak, lembut, diplomasi. Sekali dia berfikiran begitu, sudah tentu dia bukan calang-calang punya keputusan. Lalu dia bersetuju. Nampak? Ada padahal tak bersetuju, tapi bersetuju kerana wala. Dia kata wala tadi tu. Kan? Tapi itu yang kita nak katakan tentang bab pentadbiran siasah. Maka zaman sekarang ini moden ni banyak isu-isu maqasid dalam bab siasah. Contohnya kita nak bersifat lunak kepada orang-orang bukan Islam. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Kita mungkin di antara kumpulan kata tak perlu, buat apa? Bukankah kita ni asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita kena keras kepada kufar ni, keras. Bagi dia takut, bagi dia lari daripada kita. Bagi dia pergi masuk neraka terus. Itu lagaknya. Sebab tempat dia dalam neraka. Dia terlupa bahawa ayat itu tak boleh diambil secara isolated, terasing daripada yang lain-lain. Beribu-ribu banyak lagi ayat-ayat tentang peluang dakwah, hadis-hadis tentang keperluan dakwah dan seumpamanya. Rahmah lagi. Dia kata ini bukan rahmatan lil mukminin, ini rahmatan lil kafirin, katanya. Padahal memang betul dalam rahmat lil alamin itu para mufassir semua bersetuju adanya rahmatan lil kafirin. Malah di kalangan ulama salafus salih, Ibnu Abbas dia berkata rahmat kepada kafirin itu adalah antara yang paling besar pada pandangan ulama tafsir dulu, adalah tidak jatuhnya azab dan iqab dengan serta-merta kepada mereka, lalu memberi ruang kepada mereka untuk mendengar dakwah dan menerima dakwah dan akhirnya mereka selamat. Dibuktikan bagaimana baginda Nabi SAW tidak mahu malaikat merentuhkan bukit di atas penduduk Taif, dengan harapan yukhrija min aslabihim man la yusyriku billah,
maya'budullahi wa la yusyriku bihi syai'a. Dengan harapan akan ada keluar daripada sulbi ataupun keturunan mereka orang yang mengabdikan kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah SWT. Lalu sudah tentu akan ada perbezaan. Akan ada perbezaan yang mata kita nak mendepani kepelbagaian bangsa mengikut maqasid secara ramah tamah, ya, dengan cara itu kita mendekatkan gap di antara mereka dengan kita dan akhirnya kita nak dakwah mereka. Tapi akan ada kumpulan yang kata tidak, kita tidak akan bertoleransi dengan ini, panggil dia bukan Islam pun tak boleh, kita mesti panggil dia kafir. Man lam yukaffira kafiran faqad kafar. Oh, dia kata lagi, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Oh, itu dia kan. Jadi saya ingat lagi baru ni saya jumpa dengan Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Dia faqih Syafi'i daripada Syria. Kita ingatkan dia memang tradisi punya aliran lah. Tapi bila sembang-sembang, dia terus terang, dia tak setuju kita panggil orang kafir itu kafir kalau kita boleh panggil dengan panggilan yang lebih baik, iaitulah ghairu mukmin atau ghairu muslim, bukan Islam, non muslim, better. Sebab memberikan harapan. Kita dah berikan satu konotasi, satu gambaran kafir itu adalah pemusuh Islam. Bila kita pukul rata pada semua yang bukan Islam sebagai kafir, kita seolahnya telah membuat satu tembok dia adalah musuh. Sedangkan dalam Al-Quran Allah memulakan dengan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Apa maksud tu? Allah kata wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Antara melampaunya apa? Mereka kata Tuhan tu tiga. Allah tegur orang Nasrani yang mengatakan yang syirik kepada Allah, tapi Allah tetap panggil dia ya ahlal kitab. Allah tak kata dia ya kafir. Nampak? Ya ahlal kitab. Kemudian Allah kata ya ayuhan nas. Ya bani Adam. Adalah qul ya ayuhal kafirun, ada. Tapi daripada banyak-banyak, majoritinya tidak dipanggil kafir. Kecuali yang very spesifik, kepada cerita yang very spesifik. Ya. Malah ya ahlal kitab ni satu penghormatan, nak mengingatkan mereka balik kepada kitab yang diturunkan kepada mereka yang sebelum diselewengkan. Lalu itu juga maqasidnya yang tadi tu, nak dakwah tu. Tapi bila orang tak boleh nak terima maqasid yang kumpulan yang ini, dia akan jadi saling sesat menyesatkan. Itu yang masalahnya. Ya? So jadi kita harap pelajaran kita hari ini dalam bab mencapai maksad, again, sebelum kita tamatkan, mesti tahu cara nak tarik elah. Elah tadi itulah yang mabuk tadi, kalau dalam bab Arab, kalau dalam bab untuk dakwah ni, dakwah tu elah dia, bagaimana cara dia, kaedah dia berubah mengikut keadaan dan tempat dan waktu dan masa. Sebab dia masuk dalam bab mutaghayyirat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinah. Berubahnya hukum dengan berubahnya masa dan tempat. Ada yang perkara dulu tak dianggap rajih, hari ini dianggap rajih. Dulu dianggap rajih, sekarang dianggap marjuh. Boleh berlaku dengan sangat banyak. Ya? So jadi atas sebab itu, dalam bab perkembangan moden, ada pula orang yang kata kita nak pakai vaksin. Dia kata kita tak nak ni vaksin ni, merosakkan. Kan? Vaksin pun ada, tak vaksin pun ada. Ya, home birth ada, doktor pun ada, macam-macam. Dunia lepeh pun ada, dunia bulat pun ada. Itu tak payah bincang lah, buat masalah sikit kan. Tapi lain kali lah. Tapi apa pun, tengok apa maksud tujuan dia. Tujuan vaksin tu apa dia? Maka nak merosakkan gerakan vaksin, dia kata vaksin ni Yahudi dapat nama. Padahal Yahudi pun vaksin juga orang dia. Tak pasal-pasal Yahudi dapat nama, tapi nak bagi sentimen terus buruk Yahudi. Kan? Terus kita sabitkan dengan musuh Islam. Kan macam orang Arab lah. Kalau kita maki hamun orang Arab, kita cakap dia khinzir, dia relax je. Tapi kalau cakap dia himar, dia marah. Sebab dia tak kenal sangat khinzir tu apa.
So dia tak berapa rasa apa-apa pun. Ya. So jadi saya rasa nak simpulkan sebab dah nak azan, maka dalam bab maqasid perkembangan moden, boleh berikhtilaf dalam mencapai maqasid. Memang akan berlaku sejak zaman sahabat Nabi yang besar lagi telah berbeza. Maka apa yang penting, maksud dalam berbeza ni adalah apa objektif. Bila kita berbeza, nampak orang berbeza, adalah kita tidak cepat menyesatkan. Itu poin dia yang nak tambah lah. Menjadi salah macam ni tau. Saya minta maaf tuan-tuan kan. Contohnya kita ni nak tegakkan bahawa kita solat, contohnya saya nak bawa saja, nak bawa lah, nak bagi faham. Kita pegang dalil bahawa dalam ibadat solat berjemaah aku jadi imam, bismillah mesti perlahan. Itu pun difatwakan di negeri Perlis. Itu yang lebih kuat, rajih. Itulah juga 4 mazhab sebenarnya, termasuk mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitab muktamad mereka. Tetapi bila kita nampak orang baca dengan kuat, kita pun nampak disalah. Kita nampak disalah. Lalu sampai katalah walaupun bukan kita di sini, kita nampak dia salah, kita rasa macam benci. Lepas dah benci itu, padahal Nabi abghad ilallah aladul khisam. Yang Allah paling benci adalah orang yang bila tak bersetuju melampau-lampau. Tak bersetuju lah. Aku tak setuju, tak baca kuat, aku setuju baca perlahan. Tapi kita melampau. Ni baca kuat ni sebenarnya bid'ah. Baca kuat ni sebenarnya lawan sunnah ni, khilafus sunnah. Mulalah. Lepas dah khilaf sunnah, bila khilaf sunnah mukhalafatu sunnah. Sedap sikit lagi. Lepas dah khilaf sunnah, lepas tu mukhalafatu sunnah. Bila mukhalafatu sunnah, maknanya mereka menidakkan apa yang Nabi buat. Dah mula naik sampai kafir ni. Jangan tuan. Sebab benda tu benda yang memang khilaf muktabar. Bila khilaf muktabar, maqasid dia, objektif syaraknya kita kena terima macam Nabi terima sahabat berbeza pendapat dalam menentukan hadis Nabi, la yusallianna illa fi Bani Quraizah, kan, di Bani Quraizah kamu hendaklah solat sebelum sampai ke, waktu sampai ke, sekumpulan sahabat sampai bahawa dia solat, sebelumnya belum sampai dia dah solat sebab dia faham teknik lain. Nabi tak marah mana-mana. Itu maksud dia bila mendepani perbezaan yang boleh berbeza, jangan melampaui batas. Itu mendepani. Sebab akan pasti banyak sangat benda moden hari ini yang memerlukan perbincangan hukum yang akhirnya menjadikan maqasid sebagai salah satu variable, iaitulah pemboleh ubah hukum. Maka ada yang mengambil ini, ada yang mengambil ini. Maka tidak boleh dengan cepat. Sebab itulah Imam Malik takut nak mengatakan hadza halalun wa hadza haramun litaftari 'ala Allahil kadhib. Ini halal, ini haram. Takut. Sampai dia pun kata akrahu hadza wa akrahu hadza. Aku tak gemar yang ini, aku benci yang ini. Itu saja. Dia tak berani nak kata hadza halalun wa haramun kerana Allah sebut dalam Quran, Allah tegur ada orang yang kata hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk membuat berpura-pura ataupun mendakwa adalah daripada Allah sedangkan dia berdusta di atas nama Allah. Sebab perkataan halal dan haram adalah berat sebenarnya, memerlukan justifikasi, tanggungjawab, amanah di hadapan Allah SWT. So jadi kita harap kita boleh menjadi lebih lunak, lebih dalam dakwah kita, dalam pendekatan kita, dalam pemahaman Islam kita, hormat. Kita tahu dalam masjid ini ada, kemudian politik pula hari ini semakin rumit dengan adanya parti-parti politik, kan? Ada dalam ni parti-parti yang berbeza-beza. So pendekatan kita bila beza parti politik sedang kita sama-sama aliran manhaj sunnah, adakah masih lagi macam orang-orang yang tak ada aliran sunnah, yang tak ada adab? Adab itu ia adalah sunnah yang mustamirah. Adab itu sunnah yang mustamirah. Tapi kerana kita nampak berbeza dari sudut maksud, cara teknik dakwah dia kerah, dia adalah mengambil jalan lembut, kita tuduh dia liberal. Padahal liberal ni adalah satu label yang berat, macam juga label Wahabi. Sebab dia dah dipackagekan. Label liberal ni dipackagekan macam mana tau? Package dia ni anggap semua agama sama. Dia ni menghalalkan LGBT. Dia ni
tak pakai kaedah fiqh, nas tak pakai, ikut akal saja. Ini liberal. Dia ni boleh bersalam laki perempuan semua sekali, peluk pun semua okey. Itu liberal. Dengar liberal je nampak benda tu. Nampak tak? So tiba-tiba kita kata dia liberal. Maknanya kita tuduh dia semua benda-benda yang sampah-sampah tadi tu semua ada pada dia. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Sama juga macam Wahabi lah. Wahabi telah dipakejkan dengan pakej yang sangat buruk. Iaitulah dalam tu adalah orang yang mentajsimkan Allah. Kan? Dalam tu juga adalah orang yang menghalalkan liwat. Dalam tu juga adalah orang macam-macam lah pakej dia. Lepas tu kata kamu Wahabi. Oh sedap lah. Teruk lah kawan tu. Jadi kita jangan terbawa-bawa dengan kejahilan manusia hari ini tuan-tuan. Kita kena jaga-jaga sebab yang qat'inya menjaga adab. Kafa bil mar'i ayyakuna kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukup seorang itu menjadi pembohong, pendusta apabila dia menyebarkan apa saja yang didengarinya. So jejak kita. Jadi sekarang button share, jaga-jaga. WhatsApp, jaga-jaga. Boleh menjadi penghancur kepada maqasid syariah, menjaga keharmonian, keamanan di dalam negara kita dan di mana-mana juga. Wallahualam, saya rasa sekadar itu saja. Kita jumpa insya-Allah malam ni dalam forum untuk berbincang lagi persoalan maqasid. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.